Kemudian bekerja berat. Ini orang yang bekerja berat dalam bulan Ramadan. Macam mana? Kadar susah dia ketika bekerja itu diukur dan dinilai bagaimana untuk membolehkan dia berbuka. Kadar masyaqqah, kesusahan yang dia tanggung ketika bekerja dalam bulan Ramadan itu diukur bagaimana. Kita tengok. Ini tajuk dia. Kadar masyaqqah yang membolehkan berbuka ialah ketika tubuh berasa sakit atau menderita yang boleh menyebabkan bahaya atau mudarat yang lebih berat. Orang yang bekerja dalam bulan Ramadan, maka kalau masyaqqah ataupun susah kerja yang dia nak tanggung tu sampai menyebabkan bahaya, mudarat, sakit tubuh badan dia, maka dia boleh berbuka. Bukan berbuka daripada awal tau. Bukan berbuka daripada awal. Main-main tu tak ada mula kerja. Dia kerja berat. Dia pergi kerja, sampai di tempat kerja, bawa mesin padi ke sebagai contohnya, tengah panas kan. 7:30 pagi dia sarapan siap. Dia kata saya kerja berat memang sepanjang tahun. Kan? Tak kisahlah apa-apa kerja ke tukang ke apa kan. Jadi dia kata dia kerja berat, dia sampai-sampai 7:30 tu sarapan siap. Itu haram. Dia kena puasa dulu. Setiap hari macam tu. Dia kena puasa dulu. Sampai dah bekerja 4 jam, 5 jam, sampai satu tahap dia dah hilang tenaga, nak bawa pun tak boleh, nak simen pun dah tak boleh, nak buat kerja yang dia buat tu dah tak boleh, kerja berat yang dia buat, maka waktu tu baru dia berbuka. Bukan daripada awal. Oleh itu, bagi orang yang terpaksa bekerja berat pada waktu siang bulan Ramadan, dia hendaklah berniat puasa seperti biasa pada malamnya dan berusaha berpuasa semampunya pada siangnya. Yang ni yang saya sebut tadi. Malam niat macam biasa, bangun sahur macam biasa, pergi kerja berat pun, tak kisahlah kerja berat apa pun, pergi bekerja dan keadaan berpuasa dulu. Dia pun kerja, sampailah tak mampu, baru dia boleh berbuka. Ketika dia mula bekerja dan sampai kepada suatu keadaan yang boleh memudaratkan tubuh dan kesihatannya kerana terlalu lapar umpamanya, ketika itulah dia diberikan rukhsah untuk berbuka puasa, rukhsah keringanan untuk buka puasa. Dia tidak boleh berhenti puasa sebelum mula bekerja pekerjaan yang berat itu. Nampak? Dia tak boleh daripada awal pukul 9.30 sarapan dah tak boleh. Dia mestilah puasa dulu. Malam tu mestilah niat puasa Ramadan, sahur, pergi kerja dalam keadaan puasa, kerja dah 6 jam, letih sampai tak boleh nak buat kerja. Ataupun dah sampai 7 jam dah kerja, sampai dah mudarat dah. Bukan sampai dah mudarat, maksudnya kalau kerja lagi dia akan mudarat. Waktu tu baru berbuka. Dan dia wajib qada di luar Ramadan. Macam yang saya sebut tadilah, orang yang buat kerja bendang di Kedah ni kan, kerja bendang. Kerja bendang ni bukan sepanjang tahun. Bukan sepanjang tahun, setahun 3 kali je. Kan buat bendang, ataupun 2 kali. 2 atau 3 kali, ada tempat dah 3 kali lah setahun. Jadi kena, dia buat bendang tu kena bulan Ramadan contoh. Habis buat bendang nanti, tunggu padi tu nak masak apa semua, nak tuai apa semua, bukan Ramadan dah, maka dia wajib ganti. Dia wajib qada. Masalah puasa bagi pemandu bas. Ustaz Muhadir buat main contoh untuk pemandu bas. Yang lain-lain tu maksudnya kerja apa pun kita kiaslah, kita ukur lah sendiri kan, kita ukur. Tadi kita dah bagi dah kayu ukur untuk menilai sejauh mana sesuatu itu dikira sebagai kesukaran yang boleh membuatkan orang tu buka puasa Ramadan. Puasa bagi pemandu bas, seseorang yang bekerja sebagai pemandu bas sebagai satu-satunya sumber pendapatannya, tak boleh terus tidak berpuasa kecuali sudah sampai keadaan yang jika dia meneruskan puasanya, ia boleh mendatangkan mudarat pada tubuh dan kesihatannya. Pemandu bas pun sama. Sama ada mudarat tu untuk diri dia. Tapi pemandu bas hari ni aircon rasanya. Dah aircon 2 orang pula tu wajib. Saya macam tak berapa nampak, wallahu a'lam, saya nampak macam tak, wallahu a'lam, saya pemandu bas marah saya pula kan. Saya tak tahu. Yang saya tahu bas ekspres ni memang aircon wajib.
Mustahil lah tak ada aircon. Al-Ustaz pi Johor Bahru ke, Ipoh pi Kajang ke, Kuala Terengganu ke, Negeri Sembilan ke, wajib aircon satu. Yang kedua, wajib 2 pemandu. Betul tak? Wajib 2 pemandu. So wallahu a'lam, saya tak tahulah kan kenapa Ustaz Muhadir mendatangkan contoh ni, no? Sebagai contoh lah, sebagai contoh saja, lil istiqnas, afwan. Kemudian keadaan bas, ada nombor kosong 40, ada. Keadaan bas yang berhawa dingin, catatan ni, yang ni komen daripada pengarang lah Ustaz Muhadir ni. Dia komen, dia kata keadaan bas yang berhawa dingin dan agak selesa sekarang membolehkan pemandunya untuk meneruskan puasa. Betul, yang ini saya setuju. Kerana memang tadi pun saya terlintas benda tu. Ini saya setuju. Sudahlah berhawa dingin dan kemudian pula 2 orang pemandu. Jadi tak ada alasan lah. Bagi saya bukan pekerjaan yang ni lah. Kecuali pemandu bas ni dia ada penyakit. Kalau dia tak makan, dia akan letih dan tak boleh nak bawa. Kawan dia dah bawa dah daripada pukul 9 malam sampai pukul 2 pagi. Lepas tu giliran dia. 2 pagi tak puasa. 2 pagi tak puasa, no? Okey, kena buat contoh siang lah. Kita buat contoh siang lah. Kawan dia dah bawa daripada 10 sampai pukul 3 petang. Kemudian giliran dia, pemandu bas. Dan dia kalau dia tak makan, tubuh dia getak sekali lagi dan dia tak boleh bawa. Yang tu dia boleh lah kan, sebab bukan saja mudarat diri dia, bahkan 30-40 penumpang di belakang. Kemudian contoh lagi, petani yang menuai pada bulan Ramadan, bukan menuai sahajalah, kerja-kerja yang seumpama dengan ni pengarang bagi contoh ni untuk kita, 2-3 contoh ni untuk kita, sebab pekerjaan beratus-ratus pekerjaan dalam dunia ni, ada beratus pekerjaan, ni baru 3 contoh kan. Ada beratus pekerjaan yang berat, pekerjaan-pekerjaan yang berat, mancu semen, ikat bata kan, pasang gabion wall, tu pekerjaan yang berat tu tuan. Ada orang sepanjang tahun yang tu je. Gabion wall bukan boleh sembarangan orang pergi susun batu tu, dia ada orang tertentu je boleh kan. Habis projek ni dia pergi susun gabion di tempat lain, tempat gabion di tempat lain pula sepanjang tahun. Di tempat saya pun, di Akademi Darul Ifta ni pun memang orang gabion wall ni orang lain tak boleh, sama macam orang pasang ekotek kan. Bukan semua tukang yang boleh ikat bata boleh pasang ekotek. Tidak, dia ada tim khas dia. Jadi ada yang grup-grup yang buat gabion ni, dia sepanjang tahun gabion. Di sini lagi pindah ke sana, gabion buat tu tengah panas sebagainya kan. Memang saya tengok pun letih. Tengok dia buat kerja kan. Apatah lagi buat kerja tu. Subhanallah. Kita tengok contoh seterusnya, petani. Petani menuai pada bulan Ramadan. Petani yang menuai padi umpamanya pada bulan Ramadan, ni kena dengan orang Kedah ni. Kan, paling banyak padi di Kedah ni. Petani yang menuai padi pada bulan Ramadan dibolehkan berbuka puasa setelah memenuhi syarat-syarat berikut. Cumanya kita nak beritahu, petani yang menuai ni, realiti di Kedah, nak tuai padi, tuan tu dia tak tuai pun padi tu. Dia bayar dekat tokek mesin padi, pekerja tu lah pergi tuai. Dia duduk di rumah je, dia tak buat apa pun. Niat praktikal ni yang saya sebut ni, maksudnya dia boleh untuk tak berpuasa. Dia boleh untuk berpuasa sebab dia duduk di rumah aja. Kalau petani 50 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, yang tu betul. Tak guna mesin padi lagi. Dia manual, dia potong padi, kemudian dia tampi. Dia saya tak tahu sangat bahasa dia tu kan. Dia ambil, dia ketuk di itu, kemudian dia umpi ke, dia tampi itu, dia asingkan kan, dia asingkan benda asing dengan padi itu. Yang tu memang letih. Yang tu memang letih. Hari ni, zaman moden hari ni, tuan sawah padi, tuan bendang, dia tak pi tuai padi, dia sewa
mesin padi, bayar duit, lepas tu lah pergi dia duduk di rumah aja. No? Dan dia sewa lori. Sewa mesin padi, lepas tu lah buat kerja. Kan? Okey. Kita sebut juga supaya boleh jadikan ukuran kita. Petani yang menuai padi bulan Ramadan boleh buka puasa setelah memenuhi syarat-syarat berikut. Ni untuk dulu punya tuai padi lah. Zaman hari ni dah. Satu, penuaian tidak boleh ditunda sehingga bulan Syawal. Maksudnya tak boleh tunda dah. Kalau tunda rosak padi. Pokok padi itu akan rosak. Kalau tunda lagi rosak. Kena buat macam mana? Kena tuai juga bulan-bulan Ramadan ni. Maka letih lah. Letih buat macam mana? Ini maksudnya yang dulu. Cara tuai padi yang dulu ni maksudnya letih lah. Kita kata kat petani tu pakcik tak boleh ke tunda selepas Ramadan? Tak boleh dah. Lagi rosak. Pokok padi rosak. Okey, satu. Penuaian itu tak boleh ditunda sampai lepas bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, tidak mungkin dilakukan pada waktu malam. Nampak? Syarat untuk satu orang yang tuai padi pada bulan Ramadan ni untuk dia boleh buka puasa ialah apabila padi itu tak boleh dituai pada waktu malam. Wajib kena tuai waktu siang. Sebab dia kata malam tak nampak lubang. Mesin padi nak masuk susah. Kan? Tak nampak lubang, tak nampak tengah benang tu bukan ada lampu. Sebagai contoh. Dua, syarat yang kedua. Nombor 3, akan terlalu penat jika berpuasa. Terlalu penat. Nombor 4, hendaklah berniat dahulu pada malam hari dan di awal pagi tetap berpuasa. Ni syarat macam kita beritahu tadilah. Semua pekerjaan berat yang buat, malam kena niat, pagi kena sahur macam biasa. Rutin orang berpuasa, niat, sahur. Kemudian waktu nak pergi ambil padi tadi ni, syarat dia mestilah berpuasa. Waktu nak pergi tuai padi tu, dia tak boleh daripada awal buka puasa, tak boleh. Ni syarat yang keempat, 3. Syarat keempat, berbuka jika terdapat uzur seperti terlampau penat atau letih. Terlalu penat atau letih. Baru boleh buka, tu syarat keempat. Yang kelima, berniat menggunakan rukhsah ketika berbuka. Waktu dia buka puasa, tuai padi tu, dia kata aku buka puasa kerana rukhsah yang diberikan. Keringanan yang diberikan. Okey. Dan yang keenam, bukan tujuan semata-mata untuk berbuka. Kenapa dia berbuka tu? Ada sebab lain lah. Sebab dia terlampau letih, sebab kalau tak berbuka akan jadi sakit, tak boleh buat kerja. Walau bagaimanapun menurut Syekh Abdul Hasan Bakri, petani atau pekerja berat boleh berbuka secara mutlak tanpa syarat-syarat di atas. Yang itu menurut Syekh Abdul Hasan Bakri. Dan kita ikut pendapat jumhur ulama Syafi'iyah dengan 6 syarat tadi. Okey. Kemudian